Salam sejahtera Tuan. Nama saya Samyukta Sudesh, nombor matrik saya 03DPB 20F1042. Nama saya Hemlata Manimaran. Nombor matrik saya 03DPB 20F1032. Hari ini kita nak bincang tentang tajuk-tajuk tugasan perbincangan, iaitu adalah kita ambil topik yang kedua, nilai agama masyarakat berbilang kaum di Malaysia. So, sekarang saya nak bagi tahu tentang sistem nilai dalam agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian. So, sekarang kita nak bincang tentang sistem nilai agama. Okey Sam, bolehkah terang about sistem nilai agama? Boleh. Okey, sistem nilai agama ni sistem nilai yang dipengaruhi atau berasaskan agama. Sistem nilai berasaskan agama merupakan suatu kod moral yang dipegang oleh penganut agama. Nilai moral yang berlaku kadang-kala berbeza dengan nilai agama yang termaktub. Agama yang berbeza membentuk suatu sistem nilai yang berbeza, namun mempunyai nilai-nilai sepunyai dan sejagat yang sama yang boleh difahami berasaskan common sense dan makrifah. Sistem nilai berasaskan nilai-nilai dikongsi bersama menjadi material utama dakwah yang paling berkesan. Di sebalik nilai-nilai utama yang sama, wujud nilai-nilai yang berbeza yang merupakan perincian kepada nilai-nilai utama tersebut yang boleh membawa kepada konflik. Hal ini tidak hanya pada sistem nilai agama, bahkan kepada asas-asas lain juga. Okey Sam, boleh terangkan sistem nilai agama Islam? Ya, boleh. So, dalam sistem nilai agama Islam ditentukan oleh wahyu Allah Al-Quran, Al-Quran dan Al-Sunnah, sementara akal berperanan sebagai alat untuk memahaminya dan bertindak sesuai dengannya. Sistem nilai tersebut disebut syariah yang meliputi akidah, ibadah dan akhlak supaya mencapai rahmat dan keredaan Allah dan keselamatan di akhirat, dosa dan pahala. Okey Sam, sekarang boleh terangkan sistem nilai agama Hindu? Ya, boleh. Dalam sistem nilai agama Hindu, merasai kewujudan Tuhan dalam segenap aspek melalui penjelmaannya, beramal baik dan mengekang nafsu supaya mencapai cahaya dan dilahirkan semula dengan keadaan yang lebih baik. Okey Sam, next. Macam mana sistem nilai agama Buddha? Sistem nilai agama Buddha ini berasaskan ketenangan jiwa, menekan nafsu dengan disiplin supaya mencapai cahaya dan kelahiran yang lebih baik. Sam, last. Bagi tahu dengan saya sistem nilai agama Kristian. Dalam sistem nilai agama Kristian berasaskan kepada kepercayaan kepada Jesus Christ, melakukan amal baik dan menyebarkan ajaran Kristian supaya selamat di akhirat. So, sekarang kita nak bincang tentang adat resam dan budaya masyarakat Malaysia. Untuk topik adat Islam, kita kena tahu pengenalan untuk adat Islam. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Setiap kaum mempunyai adat Islam dan kebudayaan masing-masing yang boleh diamalkan dengan aman dan damai. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Ianya juga satu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sehingga menjadi suatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini menjadi kebiasaan dan tabiat manusia semula jadi serta kemestian yang diikuti dari satu generasi ke generasi yang lain bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu. Adat ialah peraturan ini menjadi yang sudah lama diamalkan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Di Malaysia, adat resam dan kebudayaan dapat dilihat dalam kehidupan bagi setiap
bergerak seperti adat resam masyarakat Melayu, Cina dan India. Sekarang bagi tak dekat saya, terangkan terangkan adat resam dalam agama Islam. Okey. Pertamanya, untuk adat resam Melayu, kita kena tahu apakah penting untuk kelahiran, perkahwinan, kematian. Okey, ada tiga. Okey, pertamanya kelahiran. Okey, untuk kelahiran, sewaktu mengandung, melanggang perut, itu dikenali sebagai kirim perut manditian. Dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung ketika kandungan lingkungan 7 atau 8 bulan. Seterusnya, dilakukan oleh seorang bidan untuk membuang celaka yang mungkin menimpa ibu bersayang untuk betulkan kedudukan bayi dalam perut. Keduanya, sewaktu bersalin, potong tali pusat. Selepas bayi dibersihkan, tali pusatnya dipotongkan dengan menggunakan sembilu buluh dan di atas sekeping wang perak RM1. Itu A. B. Azan qomat. Lazimnya bayi lelaki akan diazan di kedua-dua belah telinga manakala bayi perempuan diamalkan. C. Berpantang. Wanita bersalin berpantang 44 hari. Ketiga, selepas lahir, tangkal pusat atau cuci lantai. Lazimnya bayi akan tanggal pusat dalam tempoh seminggu. Ketiga, itu adat cuti lantai akan diadakan. B. Cukur rambut, potong jambul. Diadakan pada hari ke-7 selepas dilahirkan kenduri. Nasi kentinya dan doa selamat diadakan. Untuk perkahwinan, masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam kerana ia dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan. Bagi masyarakat Melayu, adat resam perkahwinan begitu dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dijalankan dengan meriah dan penuh adat istiadat. Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, terdapat 5 peringkat yang penting, iaitu merisik, meminang, bertunang, akad nikah dan berinah. Okey. Untuk kematian, semasa pengebumian. Selepas itu, jenazah akan dimasukkan ke dalam keranda dan diusung ke tanah perkuburan. Kaum lelaki digalakan menghantar jenazah hingga ke kubur. Sebaliknya, kaum wanita kurang digalakan kerana diudiri akan meratapi kematian tersebut. Tangkisan dan ratapan yang berlebihan, terutamanya di tanah perkuburan, tidak mengalahkan dalam Islam. Sebelum ditimbus, siat atau sesiapa yang hadir akan turun ke dalam kubur dan membuka papan tutup keranda itu dan mengerangkan mayat serta membukakan ikatan di kepala. Terangkan adat resam dalam agama Cina. Okey. Untuk agama Cina, kelahiran itu, wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan
kawalan ketat di dalam setiap tindak tanduk dan kegiatan seharian mereka. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki ni kerana anak lelaki boleh dilanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Okey, ketiga, dalam masyarakat Cina, ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. Okay, Okey, sekarang okay. Keduanya, perkahwinan. Untuk perkahwinan, terdapat 3 upacara yang dijalankan oleh masyarakat Cina di Malaysia semasa sesuatu perkahwinan diadakan, iaitu pertamanya, perkahwinan sivil di mana bakal pengantin itu perlu didaftar dahulu sebagai suami isteri yang sah dari segi undang-undang. Seterusnya, upacara minum teh. Ia merupakan satu budaya tradisional Cina di mana pengantin baru memberi teh kepada ahli-ahli keluarga yang lebih tua untuk minum sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Okey. Di samping itu, jamuan makan. Pada jamuan ini, semua saudara mara dan kawan-kawan akan dijemput. Okey. Pada kebiasaannya, upacara perkahwinan sivil dan upacara minum teh adalah untuk dihadiri oleh saudara mara yang rapat sahaja. Kaum Cina, pelawat-pelawat seharusnya tidak memakai pakaian yang berwarna-warni sewaktu pergi ke rumah orang mati. Sebaiknya pelawat itu memakai baju berwarna muram seperti hitam atau kelabu dan sebagainya. Apabila seseorang itu memasuki rumah si mati, dia hendaki membawa sepasang lilin putih, 2 kertas dan lain-lain alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati yang kurang berada. Sekarang lazimnya pelawat memberikan derma atau menghantar kalungan bunga kepada si mati. Kadangkala sekumpulan sahabat sesuatu persatuan menyerahkan panji yang ditulis dengan kata-kata pujian kepada si mati. Ketika meninggalkan rumah si mati, pelawat biasanya diberikan seutas benang merah. Itu benang merah atau gula-gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Warna merah itu warna yang membawa nasib baik dan menghalang hantu syaitan yang cuba mengacau. Gula-gula yang diberikan itu boleh dimakan. terangkan adat resam dalam agama Hindu. Okay, dalam agama Hindu, kita kena ada jenis, kita kena bincang ada 3. Kelahiran, kematian, perkahwinan. Okey. Pertamanya, kelahiran. Masyarakat India percaya amalan makan daun sirih, buah pinang dan kapur dalam tempoh berpantang dapat menambah zat kalsium. Okey. Keduanya, warisan unik kaum India urusan membidanan dan perjagaan bayi. Mandi bina di kalangan kaum India untuk bayi dipercaya dapat menguatkan otot dan organ tertentu. Okay, lastnya, potu disapu di kening bayi yang bertujuan untuk melindunginya daripada anasid jahat. Seterusnya, perkahwinan. Okay, perkahwinan adalah 4 cara.
Pertamanya, merisik. Beberapa aspek diberikan perhatian seperti faktor etnik, subetnik, kasta dan agama. Faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial keluarga juga turut diambil kira. Maklumat-maklumat diperolehi daripada pihak yang terlibat dan juga menerusi sahabat handai dan saudara mara. Okey, keduanya, kunjungan ke rumah pengantin, pinpartel. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan untuk melihat bakal isteri. Buah tangan akan dibawa atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Okey, seterusnya pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Okey, lepas tu ikat janji, nichayam dalam bahasa Tamil. Bapa kedua-dua belah pihak akan berbincang mengenai perkahwinan tersebut. Lepas tu, bakal pengantin lelaki akan melafazkan ikat janji. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang yang dinamakan tambulan marital. Okey. Akhirnya, upacara perkahwinan. Okey. Dimulakan dengan upacara nichayam dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Okey, lepas tu kad undangan disapu dengan air kunyit, dibawa ke kuil dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Yang itu adat resam kaum India. Okey. Lepas perkahwinan, adat resam untuk kaum India ialah kematian. Okey. Kematian dalam India, kaum India, pertamanya kepala mayat dihadapkan ke selatan. Tu arah selatan. Okey, keduanya kunyit disapu pada mata, duit ciling letakkan di atas dahi. Okey, lepas tu mayat dibakar dan hanyutkan di laut. Okey, dalam perbincangan ini kita dapat Ilmu pengetahuan. Okey. So Dalam secara setiap topik. So terima kasih Terima kasih juga. Thank you.